Assalamualaikum, what's up Cok? Selamat datang ke Cok Channel. Terima kasih sebab menonton video kali ini. Kali ini aku nak kongsikan pengalaman aku semasa aku kerja kat Singapura dulu sebagai pemandu bas. Macam mana cerita dia? Jom. Aku mula masuk Singapura tahun 2010. Sampai sekarang aku cuma ada 3 kerja je dekat Singapura. Okay, 2010 aku masuk, aku minta kerja sebagai postman. Aku dapat, tapi sayangnya aku kerja masa tu tak lama, cuma beberapa bulan je. Pasal masa tu aku masih lagi lesen Malaysia. Diorang suruh aku convert ke lesen Singapura, tapi malangnya aku tak lulus. Okay, bila tak lulus tu dah berapa kali, 2 kali percubaan tak lulus. Memang undang-undang dia tak boleh continue lah. So aku berhenti, aku balik ke Malaysia. Aku kerja kat JB. Aku kerja kat JB tak lama juga. Aku masuk semula ke Singapura untuk kerja yang kedua. Kerja yang kedua ni aku ingat 2011. Betul, awal tahun 2011, 28 hari bulan 2 2011. Aku pergi minta kerja dekat Soon Lee Road. Sebagai apa? Sebagai pemandu bas, ataupun diorang lebih kenal bus captain. Okey. Lepas aku dah interview semua, dah lulus, aku pergi training. Aku pergi training selama 2 bulan. Okay, dalam masa 2 bulan tu aku pergi training. Tapi sebelum aku dapat training tu, aku lupa nak bagi tahu. Aku pergi interview tu bertiga. Aku tiga-tiga ni kawan lah. Tapi walaupun tak sebaya kita tiga-tiga ni, kat situ aku paling muda. Umur aku masa tu 25 tahun. Yang lain-lain semua dah atas aku. Okay, alhamdulillah tiga-tiga dapat. Tiga-tiga pergi training. Kita orang pasal training tu 2 bulan, jadi kita orang bertukar-tukar kereta. Pasal dia ada free 10 hari kan. Jadi satu kereta 10 hari dah habis, tukar naik kereta aku. 10 hari dah habis, tukar naik kereta lagi satu. Jadi sebulan dekat situ dah free lah untuk transport kita pergi training. Bila tiga-tiga kereta tu dah habis, free VIP orang panggil, masuk bulan kedua tu, aku struggle sikit lah untuk pergi training. Kena naik bas, naik MRT. Pasal tempat training dia dekat Hougang. Kita orang daripada JB masuk ikut Woodland, naik bas sampai dekat dari JB ke Singapura, naik bas, kadang-kadang jalan kaki. Betul, pasal jam kan pagi, diorang semua nak pergi kerja. Sampai dekat Woodland checkpoint, beratur panjangnya lagi. Lepas tu dah settle tu, naik bas pergi ke Marsiling MRT. Naiklah MRT, turun dekat Ang-Mo-Kio. Lepas tu naik bas 25 tak silap aku untuk sampai ke Hougang. Dia ada leceh sikit, tapi tu semua pada aku berbaloi. Pasal semua time training tu semua berjalan lancar lah, alhamdulillah. First untuk test saja, tiga-tiga kita orang semua lulus. Dengan sekali percubaan semua lulus. Dan dah keluar daripada situ. Tapi dalam tu macam-macam orang lah yang aku jumpa dalam tempat training tu. Lepas tu dia punya tenaga pengajar dia. Tenaga pengajar dia semua bekas-bekas, bukan bekas lah, masih lagi bus captain, yang dah lama-lama kerja. Diorang dah jadi tenaga pengajar kat dalam tu. Tapi semua friendly, best. Pengalaman kat dalam tu memang pada aku susah lah nak dapat kat luar kan. Walaupun kita tak kenal semua orang kat sana, tapi pada aku tu satu pengalaman yang best lah. Cumanya ada jugalah benda-benda yang tak best. Pasal ada orang yang
tak suka dengan kita ke apa, tapi aku tak hiraukan lah tu semua. Tu bukan masalah aku pada aku kan. Aku datang sana, aku tahu nak cari rezeki untuk keluarga aku. So aku buat bodoh je lah. Aku teruskan dengan training. Dah settle, aku keluar first route aku, nombor 66. Okay, kalau siapa-siapa yang kerja SBS ataupun yang dah biasa dengan route 66 ni, diorang akan tahulah daripada Clementi Interchange ke NUS NUS rasanya. Ya betul, NUS, dan patah balik ke Clementi Interchange. Okay, aku kat situ tak lama, cuma sebulan. Tapi dalam sebulan tu pun banyak juga tu pengalaman. Macam-macam juga terjadi tu. Antara dia, aku langgar pillar. Pillar ni dia macam tiang. Dekat dalam interchange tu ada pillar kan. Pasal tak tahulah, silap aku lah, aku terleka agaknya. Aku pergi langgar pillar tu. Lepas tu yang kedua, aku langgar van orang. Yang aku rasa tak tahu kenapa aku terlelap sebenarnya. Dekat traffic light aku dah berhenti. Silap aku tak tarik handbrake. Aku setakat tekan brake biasa je. Dan aku terlelap kejap je. Aku rasa macam kejap je pun. Aku sedar-sedar aku dah cium dah buntut van kat depan aku tu. Dah tak pasal-pasal melayang aku punya allowance. 300 lebih juga dolar. Tukar sini dah berapa? Okey, kat situ cuma sebulan. Lepas tu aku ditukarkan ke route 170. Kalau siapa-siapa yang familiar dengan Tambak, diorang akan nampak lah. Route 170 ni daripada Larkin ke Queen Street. Perjalanan dia agak jauh. Kalau tak jam pun boleh jejak sejam setengah. Kalau jam boleh jejak 3 jam. Larkin ke Queen Street. Pasal setiap bus stop kita berhenti kan, memang lambat sikit lah perjalanan dia. Dia ada lebih kurang 50 lebih bus stop sepanjang jalan. Tapi bestnya 170 ni, kita orang punya kelebihan boleh makan dekat Larkin. Tak payah keluar dolar, keluar ringgit je makan kat Larkin kan. Memang best juga. Itulah servis aku yang kedua dan terakhir. Aku masuk kerja 2011. Work permit ni dia satu kali renew 2 tahun. 2011, 2012, 2013. So sebulan, 2 bulan training, sebulan dekat first route. Lepas tu selebihnya dekat 170 lah. Aku banyak habiskan kerja dekat 170. Pengalaman 170 banyak gila. Serius banyak cok. Macam-macam benda aku jumpa. Yang seram, yang menakutkan, yang geram ada. Mengantuk jangan cakap lah. Kita punya time kerja ni, kalau dia ada 5 shift, okay, shift yang pagi tu seawal pukul 4.21 pagi bas dah kena keluar daripada depo. Pukul berapa nak bangun? Memang awal gila. Lepas tu dia ada split shift. Split shift ni macam kau kerja pagi berapa jam, kau rehat tengah-tengah, petang kau sambung lagi. Itu dia panggil split shift. Dia macam office hour juga. Lebih-lebihan dia tu semua OT. Okay. Paling pendek 8 jam 1 minit. Itu tak ada OT lah. Dan paling panjang boleh jejak 13 jam 42 minit. Tu yang seingat aku lah. Ada lagi panjang ke apa aku tak sure. Tak ingat sangat dah. Dah lama. 2011, 2013. Ni dah 2020. Pengalaman. Memang macam aku cakap tadi, banyak gila pengalaman. Di antaranya yang masih aku boleh ingat, aku jam lah. Jam tu memang boleh kata hari-hari gandap. Time pagi, kalau kerja pagi tu, time pagi nak hala ke Singapura, orang semua sibuk nak pergi kerja. Itu yang buat tersengguk-sengguk dalam bas.
Kau bayangkan pukul 3.30, pukul 3 kau dah bangun, 4 lebih kau dah start bawa bas, pukul 7 dekat tengah tambak kau dah layu dah. Kau dah mengantuk habis dah. Kan? Jangan cakap lah kopi ke, 100 plus ke, Red Bull ke, tu semua aku dah tagak. Tak jalan. Yang paling sesuai untuk aku, orang lain aku tak tahu, air masak aja. Tapi aku standby kuaci. Setiap kali aku mula kerja, aku akan beli satu kuaci besar, aku letak dekat sebelah. Aku akan ngonyel aja setiap kali aku bawa. Aku akan makan aja. Itu je cara yang paling berkesan pada aku untuk aku hilangkan mengantuk. All the way dari pagi sampai aku balik kerja aku tak mengantuk. Pasal ada je benda aku nak kunyah. Okay, actually dia bawa bas ni strict sikit. Kau tak boleh makan pun time kerja, time kau driving tu tak boleh makan. Kalau korang perasan, dalam bas tu penuh dengan CCTV. Yang menghadap dalam, yang menghadap depan, belakang, menghadap aku pun ada. Tapi kena pandai-pandai lah. Pengalaman yang lain, aku ada kena komplain pasal aku langgar traffic light, satu. Lagi satu ni pada aku komplain bodoh lah. Tak boleh terima. Aku kena komplain pasal tak senyum. Kau rasa? Aku dah habis dekat Lakin ni, aku kena patah balik pergi dekat jumpa aku punya rumah. Dah penat cok. Masuk Singapura balik. Patutnya pukul 1 lebih tu aku dah boleh terus balik. Dah habis kerja. Tak, kena masuk Singapura, jumpa room master, gedebak-gedebuk, pukul 5 baru balik. Jam lagi nak balik tu. Allahu Rabbi, pengalaman aku tu memang menyedihkan lah. Tak boleh terima pun ada sebenarnya. Tapi apa nak buat? Kita salah kan? Tak senyum. Seram lah ni. Sesuatu dalam bas aku. Waktu tu aku daripada Lakin, last bus, daripada Lakin nak ke Queen Street, jam dalam pukul 12 lebih lah macam tu. Tak, hampir ke 1 pagi. Aku dalam perjalanan tu, dalam bas aku kosong. Tapi aku rasakan macam ada entiti dalam bas aku. Aku terus macam apa-apa surah semua aku baca. Takutnya pasal lagi satu, on the way ke Kota Raya, aku rasa dalam bas aku kosong juga, tak ada orang. Aku pun bantai lah lap. Sekali aku tengok dekat cermin belakang aku tu ada benda bergerak dari kanan bas ke kiri bas. Sampai kat Kota Raya, aku toleh belakang, ada orang rupanya. Kau bayangkan daripada seat yang kat belakang sekali tu, seat belah kanan dia duduk kat tepi tingkap, dia beralih pergi kat tingkap belah kiri. Apa aku nak buat? Minta maaf aje lah, kan? Okay, nasib baik, betul-betul nasib baik. Kalau aku rasa tu je lah kot pengalaman yang aku ingat. Ada banyak lagi lah, tapi aku tak rasa tak best sangat. Tak seronok nak ceritakan. Okay, tutap aku kerja kat 170 tu dah hampir 2 tahun. Work permit aku pun dah nak expired. Jadi office dia suruh aku renew lah. Aku tolak, aku reject pasal ada masalah yang mendatang masa tu. Okay, jadi sepanjang 2 tahun aku kerja tu, itulah pengalaman yang aku rasa aku tak boleh lupa sampai sekarang. Aku masih ingat walaupun dah 7 tahun berlalu pada aku bawa bas, kan. Sekarang ni dah berapa tahun dah tak bawa bas. Aku rasa kalau nak bawa balik pun aku dah lupa. Lupa dah tak ingat. Tapi itulah, aku berhenti pun pasal work permit aku tak sambung. Aku ada hal kat Malaysia, aku stop, aku terus kerja dekat Malaysia beberapa tahun sebelum aku patah balik ke Singapura selepas tu untuk kerja semula, tapi sebagai pest control. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Itu je lah pengalaman yang aku ada sepanjang aku kerja kat Singapura. Nak tips kerja kat Singapura ni, pada akulah,
Korang jangan hiraukanlah orang lain. Kau dah dapat kerja, kau fokus apa yang kau nak buat. Untuk apa kau kerja kat Singapura? Pasal bukan senang kerja kat Singapura, babe. Banyak dugaan yang korang nak kena lalui. Mana yang naik motor hari-hari pagi-pagi dah berlumba nak pergi kerja, yang tak sampai tempat kerjanya lain, dah kecundang kat jalan. Banyak risiko yang korang kena tanggung. Jadi bila dah dapat kerja kat Singapura tu, aku syorkan korang kerjalah sebaik mungkin, kerja seelok-eloknya. Pasangkan niat kerja tu kerana Allah. Mungkin dengan cara tu korang boleh bertahan, kan? Korang boleh bantu keluarga korang. Itulah. Aku nak cakap banyak-banyak pun dah banyak juga ni aku cakap. Kalau korang suka dengan video kali ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okay? Bye-bye, Cak. And then you'll die.